Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Yang berusaha Tuan Haji Ahmad Nazri Muhammad Yusof selaku penerbit rancangan tafsir Al-Quran dan seterusnya sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersama saya Profesor Dr. Muhammad Najib bin Abdul Qadir, Pusat Kajian Al-Quran dan As-Sunnah, Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia, dalam slot rancangan tafsir. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua. Tuan-tuan, puan-puan, para pendengar yang dimuliakan, pada hari ini kita akan menyambung kembali rancangan tafsir Al-Quran bagi siri ke-53. InsyaAllah pada kali ini kita akan membincangkan mengenai pentafsiran ayat ke-58 surah Al-Anfal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ. Dan jika kamu mengetahui adanya perbuatan khianat daripada sesuatu kaum yang mengikat perjanjian setia dengan kamu, maka kembalikanlah perjanjian itu kepada mereka dengan cara yang jujur. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang yang khianat. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, Profesor Dr. Muhammad Quraish Shihab melalui kitabnya Tafsir Al-Misbah menyatakan bahawa perkataan ambiz bermaksud kembalikan, di mana ia diambil daripada perkataan nabaza yang bererti melempar atau meletakkan tanpa peduli. Perkara ini untuk mengisyaratkan bahawa perjanjian dengan orang kafir itu sebenarnya tidak diperlukan oleh kaum muslimin. Mereka tidak gentar mengembalikan atau membatalkan kerana mereka memiliki harga diri dan kekuatan untuk menghadapi mereka yang bermaksud membatalkan perjanjian. Ayat ini mengandungi pesanan yang melarang kita memerangi suatu masyarakat dalam keadaan mereka menduga berlakunya perjanjian damai. Akibatnya, peperangan tidak boleh dimulakan melainkan dalam keadaan pihak terlibat masing-masing menyedari bahawa mereka dalam situasi perang. Ini juga menunjukkan bahawa pengkhianatan walaupun terhadap musuh sama sekali tidak dibenarkan. Memang semua mengetahui bahawa peperangan adalah tipu daya. Kerana itu siasat dan tipu muslihat yang terjadi dalam situasi perang tidak sama dengan khianat yang dilarang ini, kerana ketika itu masing-masing telah mengetahui bahawa ciri-ciri peperangan adalah tipu muslihat. Ayat ini membenarkan pembatalan perjanjian walaupun pengkhianatan belum berlaku, cukup dengan adanya bukti-bukti yang kuat. Sidang pendengar yang dimuliakan, Tengku Muhammad Hasbi As-Siddiqi menerusi kitabnya Tafsir An-Nur mentafsirkan ayat ke-58 surah Al-Anfal dengan menyatakan bahawa jika kamu khawatir golongan yang telah membuat perjanjian dengan kamu akan berkhianat dan merosakkan perjanjian kerana telah terdapat tanda-tanda ke arah itu, maka nyatakanlah kepada mereka bahawa kamu membatalkan perjanjian dan tidak terikat lagi dengan perjanjian itu. Lakukanlah yang demikian itu dengan cara yang nyata dan tegas. Perkara ini memberikan pengertian bahawa kita tidak boleh memerangi musuh yang telah membuat perjanjian sebelum kita secara terus terang memutuskan perjanjian itu dan tidak lagi terikat. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berbuat khianat. Allah tidak menyukai orang yang berbuat khianat
kerana perbuatan itu merupakan suatu perbuatan yang dibenci oleh semua orang, walaupun apapun bentuk dan coraknya, serta dengan apa-apa alasan sekalipun. Diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, ada 3 perkara yang bersamaan dengannya, sama ada pada orang Islam maupun orang kafir. Orang yang kamu membuat perjanjian dengannya, maka tepatilah perjanjian itu, sama ada dia Muslim ataupun kafir. Ini kerana janji itu milik Allah. Orang yang memiliki hubungan kerabat dengan kamu, maka peliharalah hubungan kerabat itu, sama ada dia Muslim atau kafir. Orang yang memberi kamu sesuatu amanah, maka laksanakanlah amanah itu kepadanya, sama ada dia Muslim atau kafir. Manakala Ustaz Salahuddin Abdullah dan Ustaz Omar Khalid melalui kitab mereka Tafsir Mubin mentafsirkan ayat ke-58 surah Al-Anfal ini dengan menyatakan bahawa ini merupakan pesanan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu, wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika kamu dapat melihat melalui firasat kamu ada tanda-tanda mereka akan mengkhianati atau memungkiri janji setia dengan kamu, maka batalkanlah perjanjian tersebut. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak suka kepada orang yang melakukan pengkhianatan. Anas radhiyallahu anhu berkata bahawa inilah salah satu mukjizat Al-Quran yang begitu ringkas namun dapat memberi pengertian yang cukup bermakna. Artinya, jika Nabi melihat tanda-tanda akan berlakunya pengkhianatan kepada kaum muslimin, maka batalkanlah perjanjian tersebut dengan memberitahu mereka secara berterus terang. Walau bagaimanapun kaum muslimin tidak diizinkan berperang dengan mereka selagi mana masih terikat dengan perjanjian setia tersebut, atau mereka masih percaya kepada kaum muslimin sebagai rakan kongsi mereka. Sekiranya kaum muslimin mengisytiharkan terlebih dahulu pembatalan perjanjian, ini bererti kaum muslimin telah melakukan perbuatan khianat kepada mereka. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak suka orang yang melakukan khianat. Hamka melalui kitabnya Tafsir Al-Azhar ketika mentafsirkan ayat ke-58 surah Al-Anfal ini menjelaskan bahawa, dan apabila kamu bimbang sesuatu kaum itu melakukan khianat, maka campakkanlah perjanjian itu kepada mereka dengan jelas. Di sini dijelaskan bahawa jika ada pihak yang telah membuat perjanjian, maka mestilah teguh memegang perjanjian itu supaya tidak mendatangkan keraguan dan menimbulkan perasaan takut bahawa suatu hari nanti mereka akan memungkiri dan mengkhianati janji. Maka campakkanlah janji itu dengan jelas. Artinya, maklumkanlah dengan jelas dan adil, seperti mana kata-kata seorang pahlawan, sesungguhnya mulai saat ini kami tidak lagi terikat dengan perjanjian itu kerana kami tidak percaya lagi terhadap kejujuran kamu. Maksudnya, kita benar-benar menjelaskan. Jelaskan kepada mereka dengan hujah dan kemukakan bukti. Cara sekarang apabila membatalkan perjanjian tersebut disebut sebagai bilateral. Cara beginilah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan diucapkan secara berterus terang kepada Abu Sufyan. Ini kerana Abu Sufyan dan kaum Quraisy telah melanggar perjanjian Hudaybiyah sehingga Mekah diserang pada tahun ke-8 Hijrah. Sebelum Mekah diserang, Abu Sufyan telah datang ke Madinah kerana mahu memperbaiki janji, sedangkan kaum kafir Quraisy telah memungkiri perjanjian tersebut. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menolak dengan tegas dan mengatakan secara terus terang bahawa perjanjian itu sudah tiada lagi. Menurut Hamka lagi, hujung ayat ini mengandungi peringatan yang umum. Bukan hanya kaum kafir sahaja yang tidak disukai oleh Allah kerana melakukan khianat. Bahkan ia menjadi peringatan pula bagi kaum muslimin sendiri. Khianat terhadap perjanjian bagi orang Islam ialah salah satu daripada tanda munafik. Maka kerana itulah dijelaskan oleh sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang nilai janji. Diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dalam kitab Syu'abul Iman, diriwayatkan daripada Maimun bin Mahran. Beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud 3 perkara di mana orang Islam dan orang kafir sama sahaja. Pertama,
sesiapa yang kamu berjanji dengannya, maka penuhilah janji itu sama ada orang itu Islam atau kafir. Maka ingatlah bahawa janji itu adalah janji dengan Allah. Kedua, sesiapa antara kamu dengan saudaranya ada hubungan silaturrahim, maka hendaklah kamu menyambung hubungan yang baik sama ada dia Muslim ataupun dia kafir. Ketiga, sesiapa yang meletakkan kepercayaan suatu amanah kepada kamu, maka hendaklah kamu pegang amanah itu sama ada dia Muslim atau kafir. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, demikianlah tafsir bagi ayat ke-58 surah Al-Anfal menurut pentafsiran oleh para ulama. Ayat ke-58 surah Al-Anfal ini menjelaskan bahawa Allah Subhanahu wa taala membenarkan perjanjian dibatalkan dengan syarat dan situasi yang jelas sekiranya akan mengundang kemudaratan kepada kaum muslimin dalam apa jua keadaan. Ayat ke-33 surah Al-Anfal ini juga Allah menyatakan perbuatan khianat adalah suatu perkara yang dibenci. Khianat mendatangkan keburukan dan bertentangan dengan akhlak mahmudah yang dicerminkan melalui qudwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi jika kita melihat situasi masyarakat pada hari ini, masih terdapat di kalangan orang Islam yang jauh daripada mengamalkan akhlak dan sunnah Rasulullah SAW, apatah lagi ketika berdepan dengan perjanjian. Bahkan masih terdapat segelintir di kalangan umat Islam yang mungkir janji dan bersikap tidak tegas terhadap kebatilan. Sedangkan ayat Al-Quran ialah sumber yang menjelaskan tentang asas diplomasi dan hubungan sesama manusia, sama ada dengan musuh Islam ataupun dengan umat Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikum bis-sidqi fa inna as-sidqa yahdi ilal bir wa innal birra yahdi ilal jannah wa ma yazalu ar-rajulu yasduqu wa yataharra as-sidqa hatta yuktaba indallahi siddiqa. Wa iyyakum wal kazib fa innal kaziba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar wa ma yazalu ar-rajulu yakzibu wa yataharra al-kaziba hatta yuktaba indallahi kazzaba." Maksudnya, hendaklah kamu sentiasa berlaku jujur kerana sesungguhnya kejujuran akan membawa kepada kebaikan dan sesungguhnya kebaikan akan membawa kepada syurga. Jika seseorang itu sentiasa berlaku jujur dan berusaha untuk jujur, maka dia akan dicatatkan di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Berhati-hatilah kamu daripada melakukan dusta, kerana sesungguhnya dusta itu akan membawa kepada kejahatan, dan kejahatan akan membawa pada neraka. Jika seseorang itu suka berdusta, maka dia akan dicatatkan di sisi Allah sebagai seorang pendusta. Hadis riwayat Imam Muslim. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Malik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Taraktu fikum amrayn lan tadillu ma tamassaktum bihima, kitaballah wa sunnata rasulih." Aku tinggalkan kepada kamu semua dua perkara di mana kamu semua tidak akan sesat selagi mana kamu semua berpegang dengan kedua-duanya, iaitu kitab Allah, ialah Al-Quran, dan sunnah Rasulnya, iaitu sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Imam Malik. Sidang pendengar yang dimuliakan, antara pengajaran yang boleh kita ambil daripada tafsir ayat ke-58 surah Al-Anfal ini ialah, pertama, setiap Muslim hendaklah beriman kepada isi kandungan Al-Quran yang mengandungi panduan kehidupan, termasuklah panduan untuk berdiplomasi dengan pihak musuh. Kedua, umat Islam hendaklah mengamalkan akhlak dan sunnah Rasulullah SAW, mendalami ilmu mengenai sirah perjuangan baginda dalam membawa misi dakwah kepada seluruh umat. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, sekian sahaja rancangan tafsir Al-Quran pada hari ini. Semoga kita semua mendapat manfaat daripada perbincangan ilmu ini. InsyaAllah, mudah-mudahan kita akan bertemu lagi pada siri rancangan tafsir Al-Quran yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.